Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan dan puan kita sambung sesi membaca dan mensyarahkan kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih lagi berada pada bab yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul. Dan hari ini insyaAllah hari terakhir untuk kita bincangkan tentang rukun iman yang keempat ini, berkaitan dengan beriman dengan Rasul. Seperti biasa, kita bacakan sekali imbas apa yang disebutkan oleh Syekh sebelum kita sambung perbincangan apa yang ingin kita teruskan pada hari ini. Dalam bab beriman kepada Rasul-Rasul, Syekh menegaskan beberapa fakta penting. Pertama, kita wajib beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat manusia. Artinya ada rasul. Manusia, di kalangan manusia ada rasul. Yang kedua, kita beriman bahawa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam ataupun Nabi Adam alaihi salam dengan khilaf yang pernah kita sebutkan. Yang ketiga, kita beriman bahawa di kalangan rasul-rasul tersebut terdapat 5 rasul ulul azmi dan mereka adalah rasul yang termulia dari sejumlah tersebut. 5 daripada jumlah rasul-rasul merupakan rasul terbaik yang dinamakan sebagai ulul azmi di kalangan rasul. Yang keempat, kita beriman bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakupi seluruh syariat-syariat terdahulu dan memansuhkannya. Syariat daripada Nabi telah sempurna, menyempurnakan segala syariat-syariat sebelumnya dan memansuhkannya. Yang kelima, kita beriman bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul merupakan manusia biasa yang diciptakan Allah, bukan anak Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Yang keenam, kita beriman bahawa para Rasul adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang ketujuh, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup seluruh kerasulan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 58. Sebagai rasul untuk seluruh umat manusia. Bahawa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir atau nabi terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki Tuhan baginya segala
kemilikan di langit-langit dan di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan seorang Nabi yang ummi, yang beriman dengan Allah dan kalimah-kalimah Allah, dan hendaklah kalian ikuti petunjuk Dia agar kalian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang ketujuh ini menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah penutup segala rasul. Tidak ada rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada di kalangan Arab atau di kalangan Ajam, sama ada di kalangan lelaki ataupun perempuan, sama ada yang mendakwa dirinya sebagai rasul atau mendakwa memiliki ciri-ciri kerasulan. Ada yang tak dakwa diri sebagai rasul tapi mereka meletakkan ciri-ciri kerasulan, seperti meletakkan ciri kemaksuman terhadap imam yang 12 yang dilakukan oleh Syiah Ar-Rafidah. Mereka kata mereka percaya Nabi SAW adalah rasul terakhir, tapi mereka letakkan ciri-ciri kerasulan itu pada imam yang 12, sehingga mereka menjadikan kalam mereka sama seperti kalam Nabi SAW, kerana mereka maksum, mereka imam yang maksum. Sebab itulah perbincangan berkaitan dengan imam yang 12 ini merupakan perbincangan di bawah tajuk beriman dengan Rasul. Orang yang beriman bahawa adanya imam yang 12 yang maksum, yang memiliki sifat-sifat kerasulan, artinya mereka memiliki kepincangan dalam beriman dalam bab beriman dengan Rasul. Selepas Rasulullah tidak ada lagi seorang Nabi, tidak ada lagi seorang Rasul. Yang ada hanyalah pewaris Nabi yang menyampaikan ilmu Nabi SAW. Jadi tidak ada lagi orang yang maksum, tidak ada lagi orang yang bawa mukjizat, tidak ada lagi orang yang menyampaikan agama mewakili yang mendapat wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan Syiah mereka menjadikan imam 12 itu sebagai rasul mereka, berpunca daripada akidah rosak mereka, kerana mereka telah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat dikafirkan, bagaimana mereka dapat hadis Nabi SAW? Sumber ilmu hadis itu datang daripada sahabat. Kalau Syiah mengkafirkan sahabat, jadi macam mana buku Syiah boleh banyak dalam ajaran Syiah boleh terdapat banyak hadis? Di sini persoalan. Maka mereka terpaksa mencipta akidah tentang wujudnya imam yang 12 yang maksum, yang mewakili Rasulullah SAW. Jadi akidah imam 12 itu merupakan satu bid'ah, perkara baru yang diwujudkan oleh kelompok ahli bid'ah untuk mempertahankan kesesatan mereka, untuk mengekalkan akidah mereka kekal relevan, diamalkan oleh pengikutnya. Jadi golongan ini mereka tidak peduli umat Islam terima tak terima, yang penting pengikut mereka percaya. Dan ini adalah cara yang sama dilakukan oleh semua ahli bid'ah. Mereka tidak peduli umat Islam percaya atau tidak, ada dalil atau tidak. Yang mereka hiraukan adalah kumpulan mereka kekal dan mereka tetap berpengaruh. Syiah menciptakan akidah imam yang 12, menjadikan kemaksuman dan sifat kerasulan itu pada imam yang 12. Imam 12 ini dapat wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dapat mesej langsung daripada Allah Subhanahu wa taala mewakili Tuhan. Manakala golongan sufi yang melampau, mereka menjadikan bahawa tahap keimaman atau kewalian yang
diletakkan sifat-sifat kemaksuman tanpa nama. Dia tak kata wali itu maksum, tetapi ciri-ciri itu diletakkan kepada wali-wali. Wali dapat ilmu direct daripada Allah. Dia cuma tukar nama. Satu, kalau ikut Nabi dapat ilmu syariat, mereka dapat ilmu laduni, langsung daripada Allah. Tetap dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Wali tak dikatakan maksum secara ilmiahnya, secara perkataannya, namun secara amalannya semua kesalahan wali dikatakan tidak terikat dengan syariat. Jadi kita tak boleh kritik wali. Kalau orang yang mereka katakan sebagai wali, tak salah, sebab mereka bukan lagi terikat dengan syariat. Mereka tak sebut maksum, tapi tak ada yang salah. Sama tak sama? Sama. Mereka tak sebut kalimah bahasa Arabnya maksum, tapi mereka kata tak ada yang salah. Salah menurut kita kerana kita ahli syariat. Mereka ahli hakikat. Jadi mereka tidak salah. Jadi, malah pintu yang dibuka oleh golongan sufi yang melampau ini lebih besar berbanding Syiah. Syiah menjadikan imam-imam itu, sifat-sifat kerasulan itu wujud pada imam yang 12. Manakala golongan sufi menjadikan sifat ini boleh dicapai oleh siapa-siapa sahaja di kalangan umat ini. Lebih luas. Maka dari kumpulan ini wujudlah orang yang mengaku sebagai wali, mengaku memiliki karamah-karamah, diciptakan kisah-kisah untuk mengangkat kedudukannya. Kadang-kadang diakui oleh orangnya sendiri, kadang-kadang dicipta oleh pengikut-pengikut kerana faktor-faktor tertentu. Ini semua merupakan kebatilan yang perlu kita tolak. Kita mengagungkan semua manusia selepas Nabi SAW sebagai umat Muhammad SAW. Kalau kita cintakan Rasulullah, kita perlu juga cinta kepada pengikut-pengikut Rasulullah. Kita akan bincangkan tentang kedudukan sahabat, tapi kita tak kata sahabat memiliki sifat kerasulan. Kita bincangkan tentang ulama, tapi kita tidak katakan mereka maksum. Kalam, sebetulnya kalam ulama, kita carikan dalil untuk mereka. Kalam mereka yang kita temukan, kita yakin mereka seorang yang alim, tidak bercakap dengan hawa nafsu, bercakap dengan dalil. Maka ulama datang kemudian apabila menemukan kalam ulama yang rasikhin, mereka akan cuba carikan masdar, sumber atau makhas seorang ulama. Pendapat-pendapat ulama tidak mungkin dikeluarkan tanpa dalil, tapi dikeluarkan berdasarkan kepada dalil-dalil yang mu'tabar. Sebab itulah semua pandangan ulama dibincangkan dan dinilai berdasarkan kepada dalil, kerana kita tidak menjadikan mereka sebagai imam yang maksum. Kita ikut kepada imam-imam mazhab kerana kita yakin mereka paling kenal terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kelompok sufi tertentu, mereka ikut ketua mereka kerana mereka dapat ilmu yang tak didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda yang berbeza. Sebetulnya kita dalam bab mazhab ni dia masalah furu'. Artinya imam-imam semua ni semua ikut Nabi, semua ikut Al-Quran, ikut hadis, dan mereka manusia yang cukup segala alat-alat ijtihad, dan mereka memiliki kefahaman yang lebih sempurna daripada kita. Maka kita kaji kalam mereka dan kita ikut pandangan mereka atas dasar tersebut. Namun kita tetap mengatakan bahawa sekiranya sama mereka berlaku khilaf, kita hendaklah cari kaul yang paling dekat dengan kebenaran yang dapat diukur berdasarkan kepada dalil yang ada di depan mata kita.
Maka di samping adanya fiqh mazhab sebagai salah satu pada fiqh, kaedah manhaj fiqh yang mu'tabar diamalkan di seluruh dunia, terdapat juga fiqh muqaranah, berguna untuk mengkaji dan membuat perbandingan antara pandangan-pandangan yang berlaku padanya khilaf dalam masalah-masalah tertentu. Orang yang belajar fiqhul khilaf takkan dapat terlepas daripada mempelajari fiqh mazhab. Orang belajar fiqh mazhab pun takkan terlepas daripada perlu mempelajari fiqh muqaranah, kerana kedua-dua jenis ataupun kedua-dua manhaj ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kita solat pakai mazhab apa? Tuan-tuan solat tadi pakai mazhab apa? Mazhab kita. Kebanyakan kita solat ikut mazhab kita, sebab kita tak buka kitab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, atau perbandingan. Kita buat apa yang kita tahu, apa yang kita yakin hak. Hakikatnya begitulah. Tiap-tiap orang beramal dengan ilmu yang sampai pada dia. Termasuk orang yang mengaku sebagai dia hanya bermazhab Syafi'i sekalipun, kalau kita tengok balik amalannya, kita dapati bahawa ada amalan-amalan yang dia lakukan bukan 100% ikut Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu imam-imam ini kita jadikan sebagai panduan dan ikutan dalam pembelajaran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghujungnya kita beramal dengan apa yang kita rasakan hak dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tegaskan bahawa kita takkan mampu memahami kalamullah dan kalam Rasulullah dan beramal dengannya kecuali melalui imam-imam tadi. Mesti kita melalui proses tersebut, maka proses pembelajaran fiqh mengikut mazhab perlu diteruskan, dan fiqh muqaranah perlu diperkenalkan, juga perlu diteruskan, dan tidak perlu mencela antara dua kaedah tersebut, kerana ini merupakan tradisi ilmu yang melengkapkan pengetahuan kita terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bab fiqh ini bab ikut imam mazhab yang empat, juga mazhab-mazhab yang lain dalam perkara-perkara tertentu merupakan masalah furu', kerana mereka usul mereka sama-sama ikut Al-Quran, sama-sama ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya sama, hanya berbeza dalam bab-bab ijtihad, bab-bab yang melibatkan ijtihad. Manakala kelompok yang sesat yang dinamakan sebagai ahli bid'ah, khilaf mereka, perpecahan mereka bukan pada bab yang khilaf, tapi bab yang telah berlaku ijma' umat pada suatu ketika dahulu, ataupun menyelisihi ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah yang disebutkan poin yang ketujuh, iaitu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi dan rasul. Jadi tidak ada istilah, tidak ada kebenaran pada dakwaan adanya imam yang maksum selepas Rasulullah. Tidak ada juga dakwaan adanya ilmu, tidak juga kita juga tidak mengiktiraf wujudnya ilmu yang dinamakan sebagai ilmu laduni. Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah boleh fahamkan kita, tapi bukan Allah beri wahyu pada kita. Kefahaman yang Allah berikan pada kita mungkin kita dapat, orang lain tak dapat. Tapi kefahaman tersebut berdasarkan kepada wahyain, wahyu Al-Quran dan wahyu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak temukan, atau kita mungkin kadang-kadang kita kebuntuan. Kita perlu kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, kita berdoa supaya Allah memberikan kefahaman kepada kita, Allah fahamkan. Itu ya.
Tapi kefahaman kita berdasarkan dan bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kita dapat satu perkara yang langsung daripada Allah tidak melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, yang sesuai diamalkan sehingga hari kiamat. Kerana tidak ada rasul selepasnya. Tidak ada rasul selepas Nabi. Jadi syariat yang ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang sesuai diamalkan sampai hari kiamat. Yang kedua, oleh kerana Nabi adalah rasul terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber pengetahuan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara. Maka Allah pelihara kitab Al-Quran Al-Karim secara lafaz dan maknanya. Lafaznya dihafal oleh seluruh manusia, maknanya dijaga dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam kefahaman sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi syariat ini terpelihara sampai hari kiamat. Dan disebabkan Nabi Muhammad adalah penutup segala rasul, maka Allah jadikan di dunia ini pasti ada tiap-tiap zaman satu kelompok yang sentiasa memperjuangkan agama ini berada di atas hak, dan umat ini takkan ijma' melakukan satu kesesatan. Sekiranya wujud suatu kesesatan, pasti ada di kalangan mereka sekelompok manusia yang mengajak dan menyuruh kepada kebenaran. Sebab itulah umat ini tidak akan bersepakat keseluruhannya di atas kesesatan. Dari situ dalil ijma' dipakai dan ianya boleh terjadi sampai hari akhirat. Cuma ijma' yang mundabit, yang jelas, yang dapat kita perhatikan dan dapat kita pastikan berlaku ijma' dalam urusan-urusan agama, yang mudah untuk kita lihat adalah ijma' yang berlaku pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-8, kita mengimani bahawa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama untuk para hamba-Nya, dan mengimani bahawa Allah tidak akan menerima dari siapa pun suatu agama selain Islam. Syariat yang dibawa inilah agama Islam, dan Allah hanya redha terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cerita bahawa inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, ianya merangkumi agama dan ajaran. Sebab itulah kalau kita bincang lebih spesifik, agama yang dibawa oleh Rasulullah itu dinamakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut sunnah Rasulullah, artinya apa? Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah istilah asal pada kalimah as-sunnah. Sebelum ianya digunakan terhadap ilmu akidah oleh ulama-ulama awal, kerana perkara yang paling penting dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah. Kemudian sebelum diistilahkan kepada perkara-perkara sunnah atau mustahab oleh ulama-ulama fiqh untuk membezakan 5 jenis hukum syarak, yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh dan yang haram. Sebelum diistilahkan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ulama hadis, asal kalimah sunnah adalah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, siapa-siapa faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa-siapa
Maka siapa-siapa sahaja yang enggan, yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Sunnah pada asalnya, makna sunnah di sisi syarak adalah ajaran Nabi SAW ataupun Islam itu sendiri. Betul, Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sunnah di situ hendaklah dimaknakan sesuai dengan maknanya, iaitu ajaran Nabi SAW. Habis Ustaz, macam mana makna sunnah? Artinya benda sunat. Itu kalau buka kitab fiqh. Kalau buka kitab fiqh, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana harus, kita fahamkan pada konteks kita, istilah kitab fiqh. Kalau buka kitab hadis, kita tahu bahawa ia adalah sunnah. Sunnah artinya ia adalah perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW. Sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, sejarah Nabi, keadaan Nabi SAW, khalqiyah atau khuluqiyah. Kalau secara contoh syama'il Nabi, gaya hidup Nabi SAW atau pakaian Nabi SAW dan sebagainya, ianya merupakan sunnah Nabi SAW berdasarkan kepada ulama hadis, kerana ia disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi bagi ulama fiqh, dia bukan sunnah, dia tak jadi hukum. Dia tak jadi hukum. Jadi perbincangan berkaitan dengannya kita temukan dalam kitab hadis, tapi kita tak temukan dalam kitab fiqh. Kita tak jumpa dalam kitab fiqh cerita tentang jubah Nabi SAW, tentang janggut Nabi SAW, berapa uban yang ada di janggut Nabi SAW. Tak dibicarakan kerana fiqh itu merujuk, istilahnya sunnah merujuk kepada perkara sunat. Sebab tu kita perlu tengok kepada penggunaannya. Okey, balik kepada poin yang ke-8 ditekankan oleh Syekh rahimahullah. Kita beriman bahawa agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu dinamakan sebagai Islam, dan hanya itu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara berkaitan agama ini mesti dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini agama di sisi Allah yang benar, yang diredai, yang hak. Manakala agama yang benar, diredai dan dirasakan hak oleh manusia itu banyak. Tiap-tiap kelompok akan merasakan agama yang mereka anuti itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Sebab itu kita tidak berdebat dengan mereka tentang kepercayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka percaya itu hak, silakan. Tapi kita bincangkan tentang agama kita. Ketika kita menamakan mereka sebagai kafir, mereka kafir dengan Allah yang kita beriman dengannya. Kalau mereka tidak beriman dengan Allah, tak perlu rasa takut, tak perlu rasa kecil hati dengan istilah kafir yang kita letakkan pada mereka. Kerana kita cerita tentang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi agama Islam. Kalau mereka tidak percaya terhadap syurga dan neraka yang dibicarakan dalam agama Islam, tak perlu mereka nak kecil hati bila kita kata mereka sebagai ahli neraka. Tak pernah orang Islam berkecil hati dengan agama lain. Tentang kelebihan-kelebihan yang didapati oleh penganut agama tersebut dan ancaman-ancaman yang didapati selain pada penganut agama tersebut. Kenapa mereka gurun dengan istilah kafir? Kenapa mereka rasa gerun dengan syurga, gerun dengan neraka yang diancam ke atas mereka? Itu tandanya dalam diri mereka ada fitrah. Dalam diri mereka ada fitrah yang diingkari secara zahir oleh perkataan dan perbuatan mereka. Hakikatnya di lubuk kecil hati mereka, mereka juga gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu golongan-golongan yang tidak beriman dengan Allah,
seperti golongan etis, tatkala berlaku kemalangan, tatkala berlaku taufan, tatkala berlaku bencana, mereka akan menjerit memanggil nama Allah Subhanahu wa taala atau memanggil Tuhan yang mereka tidak beriman dengannya ketika waktu mereka sedang berada dalam nikmat. Jadi agama yang betul, agama yang diredai atau agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama yang lain diterima di sisi sebahagian kaum manusia. Ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang cipta ibadah yang lain, dia diterima oleh kelompok tersebut, tetapi bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak terima ibadah selain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua bid'ah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, yakni mardudun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam agama ini, maka ia tertolak. Sebab Nabi SAW satu-satunya jalan untuk kita kenal kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita katakan bahawa agama yang hak, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Kalau ada orang debat agama lain betul, tu di sisi kalian, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang hak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang kata kami buat betul, itu di sisi kalian, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghujungnya kita perlu rujuk, kita perlu kembali kepada tajuk besar kita, iaitu kita beriman dengan Rasul-Rasul, beriman dengan Rasul-Rasul dan syariat yang mereka bawa. Semua perlu dirujuk kepada mereka. Tidak ada orang yang dapat ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini, itu pada hari Arafah tahun yang ke-10 ketika ayat ini turun, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian. Artinya semua agama Allah Subhanahu wa taala, syariat ini dah sempurna pada hari tersebut. Sebab tu hadis-hadis yang selepas daripada itu kebanyakan berkaitan dengan peringatan, galakan dan ancaman. Ancaman, hadis-hadis berkaitan dengan ancaman terhadap pelaku-pelaku bid'ah, semuanya kalau kita tengok pada waktunya adalah semua selepas ayat ini turun. Lepas ayat ini sempurna, agama dah sempurna, jangan buat lagi apa yang tidak ada pada kesempurnaan tersebut. Yang dah ada, itu yang perlu kita kaji. Semua ilmu dalam agama ini merupakan ilmu yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan ilmu hanyalah perkembangan ilmu syariat, ilmu syarak ini hanyalah perkembangan ilmu untuk memudahkan umat ini mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membuat perkara baru. Seperti saya sebut dan saya sebut lagi, ilmu fiqh bukanlah satu benda baru. Ilmu fiqh adalah apa yang hukum yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu akidah bukan maklumat baru. Ianya merupakan perkara-perkara ghaib atau perkara-perkara akidah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu qiraat bukan kita baca qiraat yang baru, ianya merupakan pengumpulan terhadap cara wajah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tajwid bukanlah ilmu baru, penamaan-penamaan itu adalah untuk mengajar kita supaya menyebut dan membunyikan Al-Quranul Karim sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nahwu bukanlah ilmu yang baru, tidak. Ilmu nahwu
menjaga dan memelihara lisan kita agar menyebut baris-baris dan memahaminya. Kesan daripada baris itu melibatkan makna sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu saraf, ilmu berkaitan dengan tasrif, perubahan-perubahan dalam bina kalimah, bukanlah satu perkara yang baru, tapi ianya bertujuan untuk mengekalkan bina yang betul dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab merupakan rujukan terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa lagi? Tak ada yang baru. Tidak ada sesuatu yang melengkapkan atau membetulkan apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ilmu laduni yang dibuat oleh golongan sufi. Ni Nabi tak ada, kita ada. Atau ilmu kalam. Cara faham begini, orang dulu tak faham. Mereka, pemahaman mereka selamat sebab mereka tak bincang, tapi kita lebih afdal. Sebab tu dua ilmu ini dicela. Dua ilmu dicela kerana mereka, dua ilmu ini adalah ilmu bid'ah yang dibuat-buat, yang didakwa, yang dicipta untuk menyatakan bahawa mereka lebih tahu berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau ilmu perdebatan mempertahankan Islam, tidak menyalahkan pemahaman salafus salih, tak ada seorang ulama pun yang tolak. So, takrifan ilmu kalam secara istilahnya perkara yang baik, ilmu mempertahankan Islam. Tapi bila masuk pada praktikal, mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak pernah terfikir dalam benak kaum salafus salih, iaitu menyalahkan cara faham atau menjadikan level fahaman mereka level yang bawah. Sama seperti golongan sufi, syariat Nabi jadi ahli iman orang awam yang berpegang pada syariat, mereka ahli khas yang merupakan ahli ma'rifah, atau khawasul khawas yang merupakan ahli hakikat. Sama ahli kalam yang mengatakan bahawa iman yang ada pada orang awam yang diambil daripada Quran Sunnah tanpa mengetahui dalil-dalil kaedah kalam, mereka namakan sebagai iman awam, iman ahli taqlid dan sebagainya. Ini semua adalah perlecehan. Sebab itulah salafus salih menolak secara mutlak ilmu ini. Kenapa? Bukankah dalam ilmu kalam dan urusan-urusan yang disebutkan ilmu laduni ada nasihat-nasihat yang baik? Ada. Yang baik dalam ilmu ni apa dia? Apabila bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tak baik bila bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nak ikut mana? Paling senang buang terus ilmu ni, sebab dia tidak sepenuhnya baik. Kalau ilmu berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber As-Sunnah, dia semuanya benar. Hanyalah ilmu yang ada dalam Islam ini hanyalah memudahkan untuk kita faham. So tauhid 3 yang kita bincangkan dalam tauhid. Tauhid ni tauqifi, betul? Tak boleh cipta benda baru. Habis tauhid 3 ada pada zaman Nabi ke? Tauhid 3 ni ada ke istilah begitu? Tak disebutkan. Tapi adakah ia membawa perkara baru? Tidak. Hanyalah membincangkan tauhid 3, tidak lain tidak bukan membincangkan part pertama daripada surah Al-Fatihah. Kita tahu bahawa dalam surah Al-Fatihah separuhnya perbincangan berkaitan dengan Allah, dan separuh lagi perbincangan berkaitan dengan hamba, hak hamba. Berkaitan hak Allah bermula pada Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau sampai iyyaka na'budu. Allah kata, Nabi kata dalam hadis kursi, Allah berfirman, qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfaini. Idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim qala Allah majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abd maliki yaumiddin, yang kedua tadi asna alayya 'abdi. Idza qala al-'abd maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai akhir.
Allah SWT bahagian surah Fatihah pada dua. Part pertama berkaitan dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ulama pecahkan saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, part rububiyah, cerita tentang Rabbul Alamin. Ilmu nak kaji tentang Rabbul Alamin, makna Rabbul Alamin, itulah tauhid ar-rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dinamakan sebagai tauhid al-asma' wa sifat, kerana ilmu untuk mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua nama Allah kembali kepada nama Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Malik dan Malik. Inilah nama-nama usul semua Asma'ul Husna yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada kau kami sembah. Inilah namakan sebagai tauhid al-uluhiyah, iaitu mentauhidkan Allah dalam amalan kita, atau tauhid dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid tiga bukanlah ajar perkara baru, tetapi hanyalah mengkategorikan ayat Al-Quran, supaya ianya boleh dijadikan sebagai panduan, memudahkan kita ketika berlakunya hajat. Bila tauhid ini dibicarakan, maka ketika kita ingin buktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berdebat dengan etis, cukup untuk kita kaji tauhid ar-rububiyah. Ketika kita berdepan dengan orang yang mengaku Allah sebagai Rabb tapi sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kita lazimkan dia dengan tauhid al-uluhiyah. Dan itulah yang Allah gunakan sepanjang kita mempelajari ilmu tauhid. Itulah yang wujud dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak lebih tahu lebih mendalam tentang sifat Allah, kita nak tahu sifat Allah bagaimana, tak mampu kita untuk tahu dengan akal kita, tak mampu kita lihat dengan mata kita, tak ada siapa nampak Allah, tak mampu kita capai dengan panca indera. Yang tinggal hanyalah berita dan nukilan. Dan macam mana dinukilkan pada kita sifat Allah? Melalui nama-nama Allah. Dalam nama Allah ada sifat-sifatnya. Melalui berita, khabar Allah cerita tentang sifatnya. Sebab itu dinamakan al-asma' wa sifat. Kita nak tahu tentang sifat Allah melalui nama-nama Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya dan sifat-sifatnya melalui nama-namanya. Sebab itu wujud tauhid al-asma' wa sifat. Tidak ada satu perkara yang baru yang dibuat. Berbeza dengan kaedah yang dibawa oleh ahli kalam, mereka mengeluarkan formula yang tak wujud dalam syarak, yang dikatakan ijma' akal. Contoh, mereka kata Allah tidak bertempat. Perkataan ini tidak pernah disebutkan oleh salafus salih, sama ada mengisbatkan pun tidak, menafikan pun tidak. Ini perkara baru yang dibawa. Salafus salih hanya ikut apa yang Quran sebut. Paling-paling disebut Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arasy, dengan kalam dan perkataan seperti dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kata bertempat atau tidak bertempat, kerana dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kita berhati-hati, sangat berhati-hati. Tapi ahli kalam, mereka menafikan suatu perkara yang tak pernah dinafikan dalam bab ini. Perkataan Allah tidak bertempat wujud tidak dalam ayat Quran. Ada tak kenyataan dalam Quran, dalam hadis, dalam kalam sahabat, dalam kalam tabi'in, tabi'it tabi'in, atau dalam kalam a'immah, imam-imam? Tidak wujud. Ahlul kalam
menjadikan kalam yang tidak wujud ini sebagai suatu yang qat'i, yang tak boleh dilanggar, yang tak boleh disanggahi, termasuk ayat Al-Quran. Ayat Quran pun tak boleh berbeza dengan kaedah kalam kami yang kami dah putuskan. Sebab itu semua ayat-ayat yang mereka kategorikan sebagai mutasyabihat dalam sifat, bukan kerana ayat itu tak difahami atau tidak ada makna. Kita rujuk kepada salafus salih, ayat-ayat tadi diberi makna, difahami, diimani. Rupa-rupanya pengkategorian itu hanya dilakukan kemudian menjadikan kalamullah yang mempunyai makna dan difahami oleh salafus salih dan diimani maknanya secara zahir itu, mereka kategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Selepas itu mereka telah membuka satu ruang yang besar. Apabila mereka katakan ini ayat mutasyabihat, maka mereka pun berhujah dengan ayat surah Ali Imran. Kita yang belajar agama tengok-tengok, oh kita pun terima, oh perbincangan berkaitan ayat mutasyabihat ada dua pandangan. Kita kata buka buku pun dah terperangkap. Jadi kita kata maka kita sibuk bincang tentang wakafnya kat mana, mula dengan mana. Ini perbincangan sengaja dibuat. Semua ada bid'ah. Tatkala mereka bawa bid'ah mereka akan bawa kepada perkara begini. Sama juga tuan-tuan jangan risau, nanti datang golongan batiniah ramai, ditafsir macam-macam berkaitan dengan Allah, hanya Allah yang wujud, Allah hanya Allah yang wujud, kita ni tak wujud sebenarnya. Jadi macam mana cara nak selamat? Tafsiran dia yang tak ada dalam nas, dia kata bab ni bab mutasyabihat. Bila kata ayat-ayat mutasyabihat, dia kata itulah ayat Quran. Kan Allah kata minhu ayatum, ayat dia surah Al-Imran, Allah nazal kullu min inda rabbina Allah nazal huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi ni part pertama. Bila mereka takrirkan bahawa ayat-ayat mutasyabihat artinya ada wajah dalam syarak, kita boleh terima benda ni. Kita artinya bahawa ilmu yang mereka bincangkan bukan bid'ah, ianya ada wajah dalam syarak, dan ramai yang terperangkap dalam bab ini. Bila datang ustaz-ustaz kita kata ilmu ni ilmu yang baru kat mana? Benda ni benda khilaf, kerana berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Sebab tu ayat seterusnya sambungannya Allah kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. Bila ayat mutasyabihat, bila ayat berkaitan ayat mutasyabihat, ada dua pandangan. Ayat mutasyabihat ini tidak diketahui takwilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kecuali Allah dan orang-orang beriman. Bila begitu kita kata inilah ayat mutasyabihat kata mereka. Jadi apa yang mereka takwilkan tidak wujud dalam syarak. Ada yang selamat, kata Allah saja tahu. Yang ini tafsiran kami ialah orang warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna. Orang yang rasikh fil ilmi, orang yang mahir dalam ilmu. Akhir sekali semua ahli bid'ah dakwa mereka lah rasikhuna fil ilmi. Hakikatnya sebetulnya kita kena pada awal lagi berhati-hati. Jangan terima suatu ilmu itu di tengah-tengah. Nak bincang satu ilmu, kita kena kaji daripada awal. Pengkategoriannya betul atau salah. Cara faham betul atau salah. Kalau salafus salih
tidak pernah mengkategorikan perkara ini sebagai mutasyabihat, kita kena hati-hati, kena cek supaya kita tidak terperangkap dengan hujah-hujah yang mereka bawa dalam bab ini. Sekarang golongan batiniyah pun dia tafsirkan ayat pelik-pelik. Dia katakan apa? Ini ayat mutasyabihat. Sekarang ni sibuk bincang tentang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Batin macam mana? Inilah dia ayat mutasyabihat. Jadi ditafsirkan, oh begini begitu, oh rupanya yang wujud hanya Allah, kita tak wujud. Perbincangan-perbincangan begini, kalau kita terima bahawa itu merupakan tafsiran ar-rasikhuna fil ilmi, habis kita. Tu dia kata, kau orang tak belajar, kau orang ahli awam, tak tahu apa-apa, selamat, bukan tak boleh ikut tafsiran yang biasa. Tapi kau orang tak belajar ilmu hakikat, kamu tak tahu. Sebab itulah golongan ini namakan diri ahli hakikat. Golongan namakan sebagai ar-rasikhuna fil ilmi. Hakikatnya mereka bawa bid'ah, perkara baru yang tidak pernah wujud dalam syarak. Okey. Jadi agama yang betul, yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Allah dah sempurnakan agama ini. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini kami telah sempurnakan agama untuk kalian. Maka tidak ada satu agama baru atau ajaran baru yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam ini sebagai agama, Allah takkan terima daripada dia, dan di hari akhirat nanti dia di kalangan orang-orang yang rugi, itu orang-orang yang kafir. Jangan cari selain daripada yang ada pada Islam. Saya sebut kata hari hadilah, jadi saya bacalah, boleh sikit lagi. Yang kesembilan, kita berpandangan bahawa barang siapa yang mengaku ada agama lain selain Islam diterima oleh Allah, maka dia telah kafir. Bukan sekadar orang kafir, tapi orang yang mengatakan bahawa ada agama lain yang diterima dan hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia pun kafir. Dan harus bertaubat. Harus artinya wajib. Buku Indonesia harus kena tukar pada perkataan wajib. Kalau tak, dia kata tak wajib. Harus boleh. Ini benda yang harus, bukan benda yang wajib. Kalau bahasa Indonesia, harus adalah wajib. Itu wajib bertaubat. Kalau tidak mahu bertaubat, maka dia dikenakan hukuman sebagai orang murtad kerana dia telah mendustakan Al-Quran. Dan kita berpandangan, ini yang ke-10. Dan kita berpandangan bahawa barang siapa mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, maka dia telah mengingkari semua rasul. Bahkan telah mengingkari rasulnya sendiri yang dia mengaku beriman kepadanya dan mengikutinya. Seperti kaum Yahudi, dia tak terima Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kaum Nasrani diterima dengan nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh, golongan yang menerima, yang tolak, golongan yang menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia tolak semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Dia tak beriman. Bila dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, artinya dia tak beriman dengan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kenapa? Sebab mereka ini sama. Apa yang mereka bawa sama. Tolak sumber yang sama, tolak perkara yang sama. Sebab itulah kaum Nuh yang pertama, ketika dia dustakan Nabi Nuh, Allah kata,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasul. Sedangkan zaman Nuh itulah satu-satunya rasulnya ada. Tapi Allah sebut al-mursalin. Mereka dustakan Nuh, tapi Allah kata mereka dustakan para rasul. Sebab ajaran mereka sama. Bab akidah ni sama. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul adalah bawa ajaran yang sama. Betul bab akidah, betul bab iman. Mereka dustakan atau tak beriman. Kalau bab syariat akan bagi mereka tak ikut. Mereka tidak ikut. Syariat ni cara pengamalan. Cara pengamalan ikut syariat berubah-ubah mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul. Masing-masing ada syariat masing-masing. Tapi bab iman, maklumat dia tak berubah. Maklumat mana boleh berubah? Ketika Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal, Nabi Nuh selamat bersama dengan keluarganya kecuali isteri dan anaknya. Macam tu lah sampai kiamat cerita je. Mana boleh ubah anak dia naik balik kapal? Kata nasah mansuh. Mana ada nasah mansuh dalam berita? Nasah dan mansuh hanya berlaku dalam perintah dan larangan. Dulu Allah haramkan, sekarang Allah benarkan, Allah halalkan. Bab syariat, halal haram, perintah dan larangan boleh berubah. Apa yang Allah haramkan suatu ketika dahulu, Allah boleh ubah kerana syariat Allah itu tunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa. Syariat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah syari'. Selagi wahyu masih ada, kemungkinan untuk adanya hukum yang memansuhkan hukum lama itu wujud. Namun selepas Nabi wafat, wahyu terputus, tak ada lagi alasan orang datang, kami ada amalan baru memansuhkan ajaran Nabi. Tak ada dah. Tidak ada lagi amalan baru yang lebih bagus daripada Nabi ajar. Tidak wujud dah. Bab maklumat dia tak berubah. Bab berita tak berubah. Sebetulnya kisah-kisah yang ada pada zaman dahulu, kalau Quran sebut sama, tidak akan bertentangan. Sebetulnya perbezaan hukum satu semasa kepada masa yang lain tidak menjadikan kita sanksi dengan syariat ini. Adanya nasah dan mansuh. Tapi perbezaan maklumat tak mungkin terjadi. Sebetulnya dalam kitab Bible, masalah kat mana? Bukan pada syariat. Maklumat bertentangan. Maklumat bertentangan. Sebab itulah dibincangkan, dikatakan ada percanggahan maklumat. Dalam Quranul Karim tidak ada pertentangan maklumat. Kalau ada, itu pada orang yang tak faham, pada orang yang tidak jelas. Bila kita letakkan maklumat berdekatan, rupanya tidak berbeza pun. Baik. Jadi kalau tolak seorang rasul, sama seperti tolak semua rasul. Telah dinyatakan Allah bahawa mereka telah mendustakan para rasul, padahal belum ada seorang rasul pun sebelum Nuh alaihi salam. Allah kata kadzabat qaum Nuhunil mursalin. Kadzabat qaum Nuhunil mursalin. Kadzabat qaum Nuhinil salam. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Baris bawah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah cerita tentang orang-orang kafir, orang-orang yang kufur pada Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka ingin memecah belahkan, ingin membeza-bezakan antara Allah dan Rasul, dan mereka berkata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Mereka inginkan dengan demikian itu untuk mengambil jalan tengah. Mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir dan Allah telah siapkan untuk mereka azab yang hina. Ini Allah sebut berkaitan dengan orang terima sebagian Rasul, tolak sebagian Rasul. Ayat yufarriqu bainallahi wa rasulih, juga ayat
la nufarriqu baina ahadin min rusulih, bukan bererti nabi-nabi dan rasul-rasul tidak ada perbezaan kedudukan. Kedudukan mereka berbeza-beza. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka ada tingkatan yang berbeza. Tetapi membeza-bezakan yang dimasukkan di sini adalah membezakan dalam iman. Kullun amanna bihi. Semua mereka kami beriman dengan. Kita beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Minta maaf, amana billah wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tak bezakan dalam bab iman. Kerana kalimah sebelumnya berkaitan dengan iman. Jadi bukan bererti nabi-nabi dan rasul-rasul tidak berbeza. Antara nabi dan rasul ada kedudukan yang berbeza sesama mereka. Baik, yang ke-11, kita mengimani bahawa tiada lagi seorang nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku sebagai seorang nabi atau mempercayai orang yang mengaku tersebut, maka dia adalah kafir, kerana dia telah mendustakan Allah dan Rasulullah serta ijma' kesepakatan kaum muslimin. Ini hukum umum. Kafir orang yang mengaku sebagai nabi atau beriman dengan nabi palsu. Habis pakai tudung, Ustaz? Itu personal. Personal artinya apa? Dia tu ikut tapi mungkin dia tak faham, memang tak faham, orang jahil. Jadi untuk personal, untuk orang perorangan, kita tak kafirkan. Kita ajaran ni kufur. Untuk orangnya perlu dipanggil, diterangkan, minta dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja pemerintah. Itu kerja pemerintah. Ajarannya kafir, hukumnya kalau sabit pada dia kafir. Yang kita risaukan tak sabit pada dia sebab dia tak tahu, dia jahil, dia ikut. Dia bab takfir muayyan, serahkan pada ahlinya. Bila kita nak turunkan hukum pada seorang, tapi secara umum siapa sahaja yang mengaku sebagai nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun percaya kepada si pengaku tersebut atau menjadi pengikutnya, dia adalah kafir. Ini adalah hukum umum. Kita mengimani bahawa sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khulafaur rasyidin yang meneruskan tugas keilmuan dan dakwah pada umat beliau dan tugas kepimpinan atas kaum mukminin. Yang paling utama dan paling berhak sebagai khalifah di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Demikian urutan mereka sebagai khalifah sesuai dengan urutan keutamaan mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana tidak akan mengangkat seseorang sebagai khalifah atas generasi terbaik bila mana di antara mereka ada yang terbaik dan paling patut sebagai khalifah. Selepas Nabi, Khulafa ar-Rasyidin. Itulah terutannya. Orang terbaik. Susunan khalifah itu sesuai dengan susunan manusia terbaik. Selepas Nabi SAW. Tidak ada perbezaan sampai pada generasi tersebut. Generasi khilafah nubuwah yang Nabi sebut khilafah nubuwah berlangsung selama 30 tahun, iaitu pada tempoh Khulafa ar-Rasyidin yang 4. Ni adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala Syiah ada lain. Dia kata semua sebelum Ali itu perampas. Semua tu perampas kuasa. Golongan yang sebahagian daripada Ahlussunnah pada peringkat awal sebelum mereka meninggalkan kaul mereka, mereka sepakat bahawa yang terbaik di kalangan mereka sepakat bahawa keempat khalifah ni sah. Begitulah kedudukannya. Tapi dari segi kemuliaan, dari segi khilafah, Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, dan mereka afdal, tak ada khilaf. Secara khalifah, Uthman dan Ali, Uthman lebih afdal. Kerana Umar, tatkala Umar senaraikan 6 orang calon, mereka memilih Uthman
dan mereka tahu bahawa Uthman paling layak untuk khalifah. Tetapi ada di kalangan sebahagian ahli sunnah pada peringkat awal, mereka berpandangan bahawa Uthman lebih aula secara khalifah, tapi kedudukan Uthman adalah selepas Ali. Namun pandangan ini adalah pandangan yang lemah, dan semua yang berpandangan dengannya telah pun kembali kepada qaul yang hak. Berlaku ijma', kemudian peringkat awal berlaku khilaf. Mereka nak katakan Uthman lebih afdal ke Ali lebih afdal dari segi kedudukan di manusia yang terbaik selepas Abu Bakar dan Umar. Khilaf di situ. Bukan pada menolak khalifah. Yang tolak khalifah ini hanyalah golongan Khawarij yang membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan juga golongan Syiah, golongan Rafidah. Baik. Sikit ya, insya-Allah. Kita mengimani bahawa orang yang urutan keutamaannya di bawah yang lain dari antara mereka mungkin memiliki suatu keistimewaan khusus, di mana dia dalam segi keistimewaan ini mengungguli orang yang urutan keutamaannya di atasnya. Akan tetapi dengan demikian tidaklah bererti bahawa dia memiliki keutamaan yang mutlak sifatnya, kerana faktor-faktor penyebab keutamaan itu adalah banyak dan bermacam-macam. Dalam bab khusus mungkin ada orang yang khusus lebih mulia pada bab tersebut, bukan pada keutamaan. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tersebut, tapi keseluruhannya tetap kembali kepada urutan tadi. Dalam bab ibadah-ibadah tertentu mungkin ada yang lain lebih mendapat kelebihan tertentu, tapi secara keseluruhannya seperti mana yang disebutkan. Kita mengimani bahawa umat ini adalah umat terbaik, ini yang ke-13, dan termulia di sisi Allah Azza wa Jal, kerana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia, menyuruh kepada ma'ruf, melarang kepada mungkar, dan beriman dengan Allah. 3 sifat ini wajib pada umat yang terbaik. Kalau hilang nahi mungkar atau amar ma'ruf, kalau hilang iman, habislah. Kalau hilang amar ma'ruf dan nahi mungkar, umat itu akan jadi umat yang lemah. Sebab itulah kaum Yahudi dan kaum Nasara, kenapa agama mereka rosak? Allah beritahu, Allah kata kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka dulu tak larang, bila ada orang buat salah, mereka tidak tegur menegur, tidak melarang terhadap mungkar yang berlaku. Itulah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan, menyebabkan tak ada yang salah. Sampaikan buat bersyirik pun Yahudi kata masuk neraka 40 hari je. Kaum ni pun tak apalah, yang penting dia cakap macam tu, biarlah. Tidak pedulikan antara satu sama lain. Sebab tu dalam ahli kitab hilang segala syariat. Bab amalan ni tidak ditemukan. Hatta pensyariatan berkaitan haramnya makan babi dan sebagainya tak wujud dalam pengamalan. Sebab apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Sebab tu tak wujud syariat, habis. Bila tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar sesama mereka, akhirnya masyarakat jadi rosak. Sebab umat ini terbaik kerana adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun generasi terbaik dari umat ini adalah para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan kita mengimani bahawa masih tetap ada dari umat ini golongan yang tegak membela al-haq, tak peduli dengan orang yang menghinakan atau menentang mereka sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla. Artinya kerana Nabi umat terakhir, dan sampai hari kiamat tetap ada ahli sunnah wal jamaah yang mempertahankan hak. Umat ini takkan ijma' terhadap perkara terhadap kebatilan. Yang ke-14, kita meyakini bahawa fitnah yang terjadi di antara para sahabat disebabkan perbezaan takwil yang mereka ijtihadkan. Artinya sahabat bukan berbeza kerana hawa nafsu, kerana takwil dan ijtihad. Kenapa? Sebab Allah dah ceritakan tentang hati mereka. Allah kata wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Okey, clear. Tapi yang kita fokus ni wa radu'an, dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka, hati mereka memang cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan berebutkan pangkat, bukan berebutkan kedudukan seperti mana yang dibawa dalam tafsiran orang kafir. Sebab tu kalau berlaku perselisihan, hanyalah takwilan dan pemahaman ijtihad sesama mereka. Sebab tu kita tidak masuk campur dalam bab ini, kerana hati mereka dalam banyak ayat Quran Allah ceritakan tentang isi hati mereka yang hanya cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan mereka amalan terbaik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'a bainahum. Tak boleh kata mereka bermusuh. Sebab apa? Mereka benci satu sama lain. Allah kata orang yang bersama dengan Muhammad ini ruhama'a bainahum, sangat berkasih sayang antara sesama mereka. Berlaku peperangan, berlaku perbezaan pandangan tanpa disengajakan pada tempoh-tempoh tertentu, itu merupakan kesilapan ijtihad. Itu merupakan perbezaan takwil. Salah satu daripada mereka tersalah. Sebab tu kita hanya terima bahawa mereka tersalah takwil dan ijtihad. Takwil artinya salah faham. Siapa di antara mereka yang ijtihadnya benar, dia memperolehi 2 pahala, dan siapa di antara mereka yang ijtihadnya salah, dia memperolehi 1 pahala, sedang kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kita berpandangan bahawa wajib bagi kita menahan diri dari perkataan buruk dan sikap buruk terhadap mereka. Untuk itu kita tidak menyebut tentang mereka kecuali pujian baik yang mereka itu berhak untuk menerimanya, serta kita harus membersihkan hati dari rasa dengki dan rasa hasud ataupun hasad terhadap salah seorang di antara mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Tak sama orang yang infak sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas. Masa lepas buka kota Mekah dah tak ada hijrah. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar level mereka as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam yang awal. Yang datang kemudian tak sama level dengan Muhajirin dan Ansar. Sebab tu Allah kata tak sama. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Orang yang masuk Islam awal dan jihad awal lebih besar dan lebih besar darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang infak dan jihad pada waktu selepasnya. Itu sahabat yang datang selepasnya. Tapi Allah kata apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Kedua-dua mereka Allah telah janjikan bagi mereka al-husna, itu syurga. Ini untuk sahabat. Sebab Allah kata was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi tidak ada ruang dah nak cerita tentang sahabat ini. Semua sifat mereka Allah dah sebutkan isi hati mereka. Dan Allah kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini berkaitan dengan sahabat pada asalnya. Orang yang datang kemudian sama mereka selepas pada generasi awal, mereka kata apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah awal masuk beriman sebelum kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan dalam hati kami ada perasaan dengki terhadap orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi sahabat yang dulu ke, yang kemudian ke, isi hati mereka, perkataan mereka, kalam mereka dinukilkan oleh Al-Quranul Karim, maka tafsiran yang ada hanya satu, mereka salah ijtihad. Salah seorang daripada mereka yang terlibat, salah satu kelompok tersalah dalam ijtihad. Bila mereka tersalah ijtihad dan mereka ahlul ijtihad, iaitu cukup alat untuk ijtihad. Ahli ijtihad macam mana? Mereka faham bahasa Arab, mereka faham nas, mereka ingin kebaikan, maka salah dapat 1 pahala, betul dapat 2 pahala. Itu sahaja yang
mampu kita komen terhadap krisis yang berlaku sesama mereka. Ini adalah akidah kita berkaitan dengan beriman dengan Rasul dan perkara berkaitan dengannya secara ringkas. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya pada beriman dengan hari akhirat, insyaAllah. Pada beriman pada hari akhirat untuk kelak akan datang, insyaAllah. Saya tak buka soalan sampai sini saja. Saya tuan-tuan pun dah tunggu dah lama. Saya minta maaf banyak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.